Ustaz Azrami Jamaluddin daripada selepas raya lagi. Kerana jadual agak tak teratur kan. Dia pilih minggu kedua, boleh kata kecil sikit pada meja ni. Jadi agak nak baca kitab ni, tak tahu nak khatam bila, tak tahu. Pun begitu hamba tetap bawa. Mungkin kalau ada sedikit masa lebih ke, kita tengok baca satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Bahrul Mazini syarah bagi Mukhtasar Sahih Tirmizi dalam bahasa Jawi yang ditulis atau dikarang oleh syarahnya, tuan pensyarahnya Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi Al-Azhari, lebih dikenal dengan Syekh Idris Al-Marbawi, seorang tokoh ulama di tanah Melayu kita ni. Boleh dikatakan beliau masyhur dengan Qamus Al-Marbawi. Belum ada lagi masa tu qamus bahasa Arab terjemuh patah-patah mufradat dalam bahasa Melayu kita ni. Kalau saya kiranya Syekh Idris Al-Marbawi lah orang yang pertama. Dan beliau ni anak murid bagi Syekh Muhammad bin Yusuf, kalau tak silap lah namanya, Tok Kenali. Lebih kenali dengan Tok Kenali. Awan Yusuf, orang panggil Muhammad ibn Yusuf pun dia panggil. Itu seorang tokoh ulama besar di negeri Kelantan. Dan beliau ni Syekh Idris Al-Marbawi belum melanjutkan pelajaran ke Al-Azhar Mesir. Beliau mengaji dengan Tok Kenali di pondok Tok Kenali. Itu sedikit sebanyak. Jadi hamba cadainya kepada Al-Fadhil Ustaz Azrami Jamaluddinnya, minta baca kitab yang lebih nipis lah. Jadi kitab ni agak nipis sikit. Dan dia berkisar tentang ilmu akidah. Kerana perkara yang terpenting dalam hidup kita ni ialah akidah. Syariat pun penting, tapi perkara yang penting daripada sekalian yang penting. Syariat penting, akhlak pun penting. Tetapi dalam banyak-banyak yang penting tu ialah terpenting sekali ialah akidah, pegangan. Kalau akidahnya rosak, maka bagaimana hebat akhlaknya. Zuhud. Almari sebuah saja ada di rumah. Zuhud. Seperti Khomeini contohlah. Zuhud. Almari sebuah, meja sebuah. Rabuk lain, tak ada. Kita bukan main ada pinggan makuk penuh susu dalam almari kaca dah. TV pun besar-besar. Zuhud sungguh. Hebat. Dari segi zuhudnya, penampilannya, akhlaknya, nak bawa syariatnya, tetapi akidahnya rosak. Akidahnya akidah Rafidhiyah, akidah mencaci maki sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ketika itu haba'an mansura, debu berterbangan kalau akidah kita tidak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau pendapat saya lah, lebih baik kita baca kitab ni. Dan kitab ni pun kalau nak beli di Masjid India, di Pustaka Fajar Ilmu tu, rasanya murah. Harganya RM5.50. Mahal rokok dahi lagi. Murah je, RM5.50. Kalau tak boleh beli ni, beratlah kita. Jadi mudah-mudahannya pada pertemuan yang nanti, pada bulan depan kan, insya-Allah kita kalau bolehnya boleh ada kitab lah. Kalau tak sempat nak beli, saya cadangkan kirim ke pelajar pondok saya. Dia orang boleh pergi dengan motor. Boleh pergi beli kitab, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak baca kitab yang saya pilih ni, ialah kitab Syarah Nuruz Zalam, karangan Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i ini seorang ulama Jawi kita juga. Tu Syekh Muhammad
Nawawi Al-Bantani. Ia keturunan Syarif Hidayatullah. Kalau biasa tengok sunat Wali Songo tu kan, salah seorangnya nama Syarif Hidayatullah, digelar dengan Sunan Gunung Jati. Nah, keturunan dianya salah seorang ialah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Makki. Kuburnya di Mekah Al-Mukarramah. Nah, dan beliau ni kalau di Indonesia lah digelar dengan Bapak Kitab Kuning. Bapak Kitab Kuning. Kalau itu Bapak Kitab Kuning tu banyak karangan dia hingga mengarang tafsirul Quran. Ada tak silap 2 jilid. Tajuknya apa? Al-Labib gitu lebih kurang. Nah, Al-Labib kalau tak silap. Tafsirul Quran 2 jilid. Karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dan karangan beliau ni banyak di dalam bahasa Arab. Dia zaman kemudian dah daripada zaman Syekh Daud Fatani, Syekh Abdul Somad Falimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu yang peringkat awal, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Zaman tu zaman ulama mengarang kitab Jawi dan menterjemahkan kitab Arab ke dalam bahasa Jawi. Sebab di awal-awal tu belum ramai lagi orang yang menuntut ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Setelah mana ulama-ulama sebarisan atau seangkatan dengan Syekh Daud Fatani, Syekh Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni, barulah kemudiannya ramai yang setelah belajar memondok di pondok tempatan masing-masing melanjutkan pelajaran ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi era Syekh Nawawi Al-Bantani itu era yang sudah orang panggil ramai orang mengaji di Mekah Al-Mukarramah. Maka kerana itu karangan-karangan beliau itu tidak seperti yang sebelum dalam bahasa Jawi banyak. Karangan beliau ni dah banyaknya dikarang di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, termasuk dengan kitab yang kita akan cuba muzakarah ni lah. Jangan takutlah, kitab bahasa Arab ni sudahlah. Macam mana kami nak faham? Bahasa Arab ni hak kita baca, tapi saya syarah bukan dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa Melayu. Nuruz Zalam, syarah bagi manzumati aqidatil awam. Dia syarah bagi nazam. Nazam ni mana syair, manzumah. Kalam syair dia panggil. Bukan kalam nasar. Kalam nasar ni kalam biasa, kalam percakapan biasa. Dia buat kalam syair supaya mudah kita nak hafal. Okay, biasa tengok budak-budak kalau hafal lagu tu cepat je. Laju ingat. Kalau suruh hafal Quran, benak bukan main. Kenapa? Kerana lagu, bentuk lagu ni mudah lunak di dalam jiwa manusia. Mudah ingat. Kalau perekat ayah-ayah mungkin zaman-zaman Piramli ke apa dah ni. Lagu-lagu zaman tu 70-an. Kalau perekat saya ni zaman-zaman 90-an, 80-an, rock-rock kapok tu. Kalau pasal kita boleh sambung. Macam Al-Hafiz dah kita. Kalau lagunya. Jadi begitu ilmu pun ulama dulu macam mana nak bagi orang ingat ilmu seperti itu. Maka dikarang ilmu dalam bentuk syair, dalam bentuk kalam lagu, lirik. Itu makna manzumah. Aqidatil awam, akidah ni disusunkan untuk kita orang awam. Jadi saya kira rasa sesuai. Agak sesuai untuk kita muzakarah. Bukan mengajaklah, muzakarah. Mungkin Ustaz Azrami ada lebih mengetahui, boleh share pada saya. Bertambah lagi ilmu saya, ataupun saya salah ke boleh ditegur, diperbetulkan. Jadi kenipisannya orang panggil kitab ni mungkin menyebabkan kita rasa tak berat nak mengaji. Berbanding Bahrul Mazi yang agak tebal. Ini baru jilid 1, jilid 2 sudah tebal ni dah. Kalau di pondok pun jarang baca Bahrul Mazi ni. Kalau dibaca pun ambil tajuk bab-bab saja. Dia menjadi seolah-olah seperti kitab rujukan, bukan kitab untuk
ditadah di muzakarah. Okay, saya ada lebih satu ni, boleh bagi ke Ustaz Azrami ke, tengok-tengok dulu dah. Mana mungkin sekat-sekat mana malam ni kita sempat baca. Jadi sebelum daripada kita mula nak baca, kebiasaan adab para guru kita, alim ulama kita, sebelum nak baca kitab, mula-mula sekali nak baca kitab ni, mereka akan bacakan Al-Fatihah 3 kali, diniatkan hadiah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarganya, ummahatil mukminin, dan para sahabatnya, dan para anbiya dan mursalin yang lainnya. Kemudian kepada alim ulama, para masyayikh, para guru, dan guru-guru kita semua, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Wabil khusus kepada tuan pengarang ni, iaitu Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Ni nazim dia panggil. Nazim ni mana orang yang mengarang syair tersebut. Dan syarah ni tukar syarah. Yang mensyarahkan kitab ni. Yang mensyarahkan nazam tersebut. Dan kepada furu' dan usul kedua-duanya. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau yang ada kitab tu boleh buka muka surat 2-3 tu dah. Jadi kalau di tepi kitab tu, kalau kita tengok muka surat 3 tu ada di tepi kitab tu. Perasan tak? Yang ada baris tu dia panggil manzumah, syair, lagu dia. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia boleh buat lagu tu sebenarnya. Kalau budak-budak pondok kat, dia menasyid lah. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Suara saya tak sedap lah. Kalau pelajar-pelajar kat pondok tu, dia baca ni lah ramai-ramai sebelum nak mengaji tu. Jadi di tepi tu dia panggil manzumah, syair dia yang diberi nama Aqidatul Awam, pegangan untuk orang awam. Akidah maknanya pegangan ataupun simpulan, tambatan. Kita ada sebut akdun nikah, ataupun akdul baik, ikatan jual beli, ikatan simpulan pernikahan. Itu dia panggil asal perkataan akidah tu daripada akdun, tambatan, ikatan, simpulan. Nak simpul apa? Nak simpul iman, kepercayaan kita. Sebab tu dikenakan aqidatul iman ataupun aqaidul iman. Kenapa? Aqaid tu dia panggil jamak dia. Banyak benda yang kita nak simpul. Banyak. Nak simpul secara ijmalinya 6 rukun iman tu. Percaya pada Allah, percaya pada segala rasul, segala malaikat, segala kitab, hari kiamat, qada qadar. 6 tu dia panggil rukun iman. Rukun dengan makna istilahi. Mana ma yatawaqqafu sihhatus syai'. Itu mana rukun situ. Dia tak sama rukun Islam. Kalau rukun Islam dengan makna lughawi, dengan makna bahasa. Dia beza. Rukun
lain. Kalau rukun Islam itu dengan makna syai'un azim dipanggil. Perkara sesuatu yang besar di dalam Islam. 5. Bukan berarti kalau cukup 5 ni sempurna adalah Islam. Bukan makna itu. Telah selesai dah. Dan bukan juga orang yang tak mampu nak mengerti. Ustaz kalau mengikut kiraan Abu Hanifah qada wallahu a'lam. Sekarang tu 50. Jadi saya tak buat haji. Haji itu rukun Islam. Sedangkan rukun dengan makna istilahi ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Perkara yang terhenti dengan dia nak sah sesuatu. Macam semaya. Rokok, i'tidal, sujud, qiyam, baca Fatihah, takbiratul ihram. Kan rukun dia panggil. Kalau sembahyang tak qiyam, sembahyang tak baca Fatihah, sah tak sembahyang? Tak sah. Tak sah. Terusnya. Buat gitu ya. Sah tak? Tak sah. Sebab apa? Sebab rukun sembahyang. Nak sah sembahyang kena terhenti dengan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Tu dipanggil rukun istilahi. Jadi kalau mengikut rukun Islam tu rukun istilahi, bermakna saya belum Islam lagi. Sudah. Kafir lagi lah sayanya. Bukan makna gitu dah. Tu kita kena ingat. Tu dia panggil rukun yang kita gunakan sebutan rukun kepada rukun Islam, maknanya secara lughah. Secara lughawi, secara bahasa. Makna perkara-perkara al-asya'ul azim fil Islam. Perkara-perkara yang besar di dalam Islam, 5. Tetapi berbeza bila kita sebut rukun iman. Rukun tu makna istilahi tu. Ma yatawaqqafu sihhatu syai'. Sama seperti kita kata rukun sembahyang. Makna iman tu nak terhenti dikatakan sah dia mukmin, kena cukup 6. Tolak 1 kosong. Ya gitu, matematik je lain sikit. Dia tak macam matematik biasa kita duduk ngaji lah. Tolak 1 jadi 5. Dah. Ya iman ni kalau tolak 1 kosong tu. Tak ada apa-apa. Selesai masalah. Tu dah. Kerana iman tu nak sah, kena cukup 6. Hak kita belajar sejak daripada pasti tadika tu, hak tu dipanggil secara umum. Pendetilannya ulama karang kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah. Detail bagaimana beriman dengan Allah. Bagaimana kita percaya Allah Ta'ala, kita terima Allah sebagai Tuhan. Inilah ilmunya menghuraikan tentang iman. Sebab tu dinamakan ilmu ni juga aqaidul iman. Segala tambatan, segala simpulan, segala ikatan, segala paku bagi kepercayaan. Mana kepercayaan kita paku, kita sipu, kita ikat, matilah. Tak terbuka lah. Tidak kata Tuhan ada. Ada. Tiba-tiba orang kata Tuhan tak ada sebenarnya. Ya ke? Kali pertama orang dengar ni. Aduk main lagu tu tak jadi tu. Mana kepercayaan dia tu tak sipu mati dia panggil. Tak paku tu. Dah. Jadi tujuan kita duduk semayang, kita duduk poso, kita duduk taat perintah Tuhan. Apa tujuannya? Supaya kita mati dalam iman. Kayak itu. Karena kuat orang panggil syaitan punya gharar. Kita ni kalau tertipu daya dengan syaitan, maghrur dia panggil, orang yang tertipu daya. Saat-saat kita nak mati. Saat-saat tu memang sangat-sangat kuat. Sebab itulah orang hidup ni pula kena duduk di tepi orang mati ni, jangan duduk buah kosong, duduk isap rokok. Mati tak lagi? Mati tak lagi. Jangan duduk tepi orang mati tu talqin. Talqin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak di telinga dia. Jangan asyhadu ni orang nak masuk Islam. Ni asyhadu alla ilaha. Apa dia kafir ke sebelum ni ya? Kalau dia Islam dah tak sedut asyhadu lah. Talqin ini laqinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Mudah-mudahan kalau dia di dunianya iman dia sah, akidahnya sahihah. Dia tak nampak dah kita ni. Tak nampak ni. Dia duduk di ala
berperang dengan syaitan. Syaitan mari berupa dengan rupa tok guru dia, saya, ibu bapa kau, siapa saja yang dia sayang, mudah ikut, syaitan akan berupa. Dan syaitan akan mari raya. Kok sebenarnya hamba mengajar mula kalau tok guru lah. Tak betul tu sebenarnya. Tuhan ni tiga atau Tuhan ni tak ada. Ikut. Asalkan kita kafir. Itu tujuan dia. Wa qala syaitan lil insan ukfur. Tu nak syaitan nak kita tu kufur. Kalau dia ni orang yang in tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Ya, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya tu ulama mufassir kata fi saati sakaratil maut. Qabla al maut. Saat dia sebelum mati. Tuhan meneguhkan perkataan yang teguh. Gapo? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fil akhirah wa ba'dal maut. Wa ba'dal mauti ay fil qabr. Fil barzakh. Yani man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itu soalan tentang akidah. Yang pertama-tama dia hisab. Sebelum ditiup sangkakala yang kedua. Nah, dalam kubur tu hisab dah akidah ni, pegangan ni. Dan jawab bukan dengan hafal. Oh, kalau dengan hafal tak payah pergi masjid lah. Mana tak pergi masjid kata, lek apa dah marabbuka Allah rabbi. Muhammad Nabi kan Muhammadun Nabi. Bukan duk hafal itu dah. Soalan dan jawapan bocor, tapi jawab bukan dengan hafal, tapi dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang dengan kita tolong ngaji, tolong memahami dan tolong amal. Amal ilmu iman ni i'tiqad, paku kemah dalam hati. Itu amal iman. Ya amal semaya bil jarihah, dengan bergerak dengan mulut, baca dengan ibadat yang lain. Adapun amal iman itu dengan hati. Ni susah, tak nampak. Sama-sama pakai kopiah, sama-sama pakai serban, sama-sama berjanggut panjang, sama-sama berjubah labuh. Tapi hak dalam hati tak tahu. Betul ke tak hak dok pegang? Ni sebab tu iman ni perkara ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bagi dalam hati tu tetap. Jadi tak nampak. Jadi nak tahu betul ke tak betul aku pegang lagu ni, salah ke betul. Tanpa ilmu kita tak dapat menimbang tara. Tak dapat timbang neraca. Betul ke tak betul. Itu tujuan kita mengaji ni supaya kalau tak betul Allah Taala ampun. Innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya Allah terima taubat orang yang buat khija jahat. Ya'mal amal tu bukan amal zahir saja, amal bil qalbi, bil jinan, dengan hati. Amal bil lisan, amal bil jarihah, amal bil qalbi, bil jinan. Bil mal, itu ibadat tu luah. Adapun iman, ni buku dia adalah hati. Ini susah. Kalau tanpa ilmu dia tak tahu. Jadi bila yang mengaji, salah aku i'tiqad pula. Astagfirullah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan segera. Hak tu kita duk biasa dengar, duduk dalam majlis ilmu Tuhan ampun dosa. Bukan duduk tidur sambil nak tunggu isyak tu, bukan. Duduk dengan mengaji. Sehingga dia tahu, tak betul aku amal ni, tak betul aku i'tiqad ni. Astaghfirullahalazim. Minta taubat dengan segera. Allah Taala ampun. Itu lagu tu dah. Baik, habis itu. Mungkin malam ni sebagai mukadimah ni kita baca sikit kot. Jadi bismillah hak mula-mula ni dia panggil bismillah syarah. Muka surat 2 di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaannya para alim ulama kita bila mengarang kita, dia akan memulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh lagi dah. Kenapa? Kerana nak ikut dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tartibus suwaril Quran. Dia panggil tertib suwaril Quran, surah-surah Al-Quran. Mana tertib surah Al-Quran? Dia sabab ayat Quran turun dengan tertib surah Quran diatur, itu beza. Wahyunya beza-beza. Kalau kira ayat Quran turun mula-mula Iqra, betul tak? Iqra bismi rabbikal ladzi, bukan Al-Fatihah, bukan.
Tapi Quran ni disusun surah yang pertama Fatihah, lepas tu Al-Baqarah, ila akhir qul a'udzu binnah mengelah kali. Itu adakah reka-reka sahabat nak letak mana-mana sesuai? Tidak. Wahyu juga. Dia panggil tartib surah dia panggil. Enggak? Maka tertib surah yang disuruh oleh Allah, diatur tertib surah Al-Fatihah dulu yang pertama. Dan Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayat yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa ulama-ulama kita mula mengarang mesti memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kerana amalan bimafhumil khabari dipanggil. Beramal dengan mafhum hadis Nabi SAW. Bukan mantuk hadis Nabi, tapi mafhum. Mafhum ni mana? Mafuhima minal hadis. Makna yang difahami daripada hadis. Nabi kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar, wa fi riwayatin fahuwa ajza. Mana-mana hija yang tidak dimulakan dengan bismillah, tapi hija tu dianggap penting oleh agama. Gitu dah. Kullu amrin zibali. Zibali makna amrun muhtamun inda syar'i. Gimana gitu? Tiap-tiap pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak. Penting tetapi syarak tidak memulakan dengan apa-apa permulaan. Gitu dah, kena kait itu. Sebab kalau sembahyang penting tak sembahyang? Penting. Tapi syarak telah mula dah kija sembahyang ni dengan Allahu Akbar. Tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslimu. Nah, takbiratul ihram tu permulaan sembahyang. Kita tak boleh tukar. Usalli fardal isya'i Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah dalalah selalu. Nah, sebab syarak telah buat permulaan ibadat tersebut, pekerjaan tersebut dengan Allahu Akbar. Dengan sesuatu dengan sesuatu yang telah syarak mulakan. Maka hak tu tak termasuk. Hak selain daripada tu. Tapi syarak anggap penting, seperti mengarang. Jalan ni. Membaca kitab, nak menulis, nak makan. Syarak tak atur. Nak makan bagaimana permulaan nak makan? Ada tak? Kena meniarak dulu ke? Ada? Tak ada. Maka hak tu pekerjaan yang dianggap penting oleh syarak. Maka kita mula bismillah. Itu kan? Gitu. Tapi la yubda'u fihi bi bismillah. Tidak dimulakan dengan bismillah, maka fahuwa aqta, terputus. Fahuwa abtar, terpotong ekornya. Fahuwa ajzam, berpenyakit kusta, juzam. Semua tu makna ulama kata qalilul barakah, sedikit berkat. Difaham daripada hadis tu bermakna Nabi kata kalau nak berkat banyak, pekerjaan yang dianggap penting tersebut mulakan dengan bismillah. Nabi tak suruh mulakan dengan bismillah. Nabi tak kata itu. Tapi Nabi kata kerja yang penting tak mula dengan bismillah, sedikit berkat. Apa yang kita faham? Nak banyak berkat kena mula dengan bismillah lah. Itu dia panggil amalan bimafhumil khabari, dia panggil. Gitu dah. Habis itu. Jadi dia buat mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat nama Allah. Begitu dah. Dengan berkat nama Allah. Ini kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mengatakan nama ghairul musamma. Mana nama ismun ghairul musamma. Nama bukan yang lain daripada, bukan diri yang dipernama. Apa ada ni? Agak pening sikit tu. Nama payah ustaz. Kali pertama mari pun pening dah ni. Ulama dia berpendapat, dia bahas. Ada satu pendapat ulama kata ismun ainul musamma. Mana nama kena kepada tuan yang dipernama. Macam saya, tubuh saya ni, nama saya apa? Faiz. Jadi bila sebut Faiz, kena ke tubuh ni dah. Tak ada apa-apa dah, selesai. Faiz, kena tubuh ni. Itu satu pendapat ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan ismun ghairul musamma. Nama bukan kena kepada diri yang dipernama. Nama lain, tubuh orang yang dipernama tu lain. Dalilnya mana?
Bila kita sebut api, nyala tak mulut kita? Bau, tubik tak api? Tubik? Api, lau, tubik ponaga gitu. Dah. Kalau ismun ainul musamma, nama kena kepada diri yang dipernama, berarti kalau sebut api, menyala macam naga. Mau kena? Api, lau. Nasi, penuh lah nasi yang mulut. Ayam, ada gitu. Dah. Nama lain. Tubuh. Kita sebut ayam. Ayam yang kita sebut ni isim. Nama. Tubuh ayam duk kerek kok bawah tu. Kayak gitu. Nah, api. Kita sebut nama api. Api bukan duk mulut kita api tu. Bermakna nama dengan benda yang dipernama benda lain-lain. Tu ya ulama ya bahas. Nah. Jadi kalau bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bapa duk minta dengan nama Allahnya, bapa tak minta dengan Allah. Kita tak tanya khabar dah kita ni dah. Pakai baca lah. Ya kalau kita faham, kalau bahasa kita pun kita jadi pening. Orang tak cakap perkataan ni mula dengan. Tak ada. Dengan tu mesti disangkut dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab dia panggil haraf jar. Haraf jar asli ke haraf jar zaidah tak kira lah. Ni haraf jar. Ya, itu kena mengaji ilmu nahwu tu. Haraf jar asli, haraf jar zaidah, syibih zaidah tu banyak. Ni dengan ni dia tak boleh duduk sendiri dia. Tak boleh. Contoh bahasa kita. Dengan kereta. Faham? Faham orang cakap gitu. Ni ada mesyuarat ni. Pengerusi masjid duduk tengah. AJK berapa bendahari siap. Tiba-tiba pengerusi masjid dengan tapak kaki. Pasal apa pula pengerusi dengan tapak kaki? Boleh faham? Tak boleh faham tu. Nah. Tu dengan apa tu? Apa pasal dengan tapak kaki? Kata saya mari ke masjid dengan tapak kaki. Orang baru boleh faham. Dengan tapak kaki itu digantung dengan mari tadi. Saya mari dengan tapak kaki. Tu. Saya mari ke masjid. Mari dengan tapak kaki. Kalau tengok kitab pondok gitu. Dengan kereta tak boleh faham. Saya datang ke masjid dengan kereta. Boleh faham. Dengan tangan. Pasal apa pula dengan tangan? Saya makan nasi dengan tangan. Baru boleh faham. Dia tak ada ayat tu mula dengan. Tiba-tiba dengan. Tapi oleh kerana kita ni orang Melayu, baca gila Bismillahirrahmanirrahim. Nah, padahal kalau kita ni bahasa Melayu, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Pasal apa dengan nama Allah ni? Taknya khabar ke? Pasal apa? Ini nak menunjukkan benda hak ditaklukkan, dimuta'allakkan oleh dengan bos butir itu banyak. Aku mula membaca dengan, aku mula mengarang kitab dengan, aku mula makan nasi dengan, aku pakai baju dengan. Tu kena mulahazah dalam perut tu. Afdalnya di belakang. Supaya benar-benar kita mulakan dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Aku makan nasi, aku baca kitab, aku mengarang kitab. Muta'allak dia tu afdalnya di belakang. Tu panjang sebenarnya kalau syarah tu. Nak takdir dengan isim kau dengan fi'il hak mana lebih afdal. Itu kalau kat pondok habisnya bahas. Bismillahirrahmanirrahim saja 2 bulan tak habis lagi. Tak bergerak kita kalau buat cara pondok sungguh. Tu 2 bulan tu setiap hari, bukan sebulan sekali. Itulah gitu dah. Jadi kalau kitab ni kita duk baca ni, tuan pengarang dia sedang mensyarah, berarti aku mula syarah kitab ini dengan nama Allah. Dengan sebutir itu pula, selain daripada dia berhajat kepada yang ditaklukkan dia, muta'allak dia tadi, tempat gantung dia tadi, dia juga kena mempunyai makna dengan tu. Dengan sebutir itu dia bukan satu makna, dia banyak makna. Dalam bahasa Melayu pun begitu. Saya datang ke masjid dengan kereta. Adakah sama maknanya saya datang ke masjid dengan mamak? Sama tak? Dengan kereta dengan mamak. Sama makna dengan situ. Tak sama tu.
Saya datang ke masjid dengan kereta, maksudnya saya duduk dalam kereta, saya pula steering kereta, atau saya penumpang di dalam kereta tu. Itu maksud saya datang ke masjid dengan kereta. Saya datang ke masjid dengan mamak, tu akan duduk atas belakang mamak, duduk pula kepala mamak jadi steering. Ajar dia. Sama lah. Tak sama. Tu. Lain tu makna dengar tu. Saya datang ke masjid dengan kereta, artinya saya datang ke masjid dengan menaiki atau membawa. Dengan tu makna membawa. Bersepakai. Bersepakai dengan kereta. Itu makna bersepakai dengan kereta. Bolil mula basah. Kalau saya datang ke masjid dengan mama, mana? Saya datang ke masjid bersama-sama mama. Bolil ma'iyah dia panggil. Bersama-sama. Bergandengan. Lil ilsa. Boleh tak? Kuk mama. Berdepek dengan mama. Mari sekali kedai. Dengan tu, ada banyak makna tu. Tu kena mengaji nahu juga lah tu. Kalau kita nahu ya. Cara Tetah Rahja ni. Tashil nailul aman. Syarah bagi matan Jurjani. Aduh. Jadi sininya, aku mula mensyarah kita ini dengan nama Allah. Dengan sini apa makna? Dengan kata ulama al-ba'u lilisti'anati. Pada kata bismillah ni, dengan makna minta tolong. Aku mula mensyarah kita ini dengan minta tolong nama Allah. Tengok. Di sini timbul tadi minta tolong nama Allah. Tak syirik ke? Pasal apa tak minta tolong Allah selalu? Duk minta tolong dengan nama. Pasal apa? Ulama kata al-ba'u lil isti'anati ala wajhi tabarruki wat tawassuli. Tak apa. Pada kata bismillah tu dengan makna minta tolong. Minta tolong dengan siapa? Nama Allah. Boleh ke nama Allah bukan Allah? Nama lain, Allah lain. Allah tu zat, nama dia tu nama lah. Boleh minta tolong dengan nama Allah atas wajah mengambil berkat, bertawassul dia panggil. Boleh. Itu kalau kita mengikut pendapat ulama yang mengatakan isim ghairul musamma. Nama bukan kena kepada zat yang dipernama, tuan yang dipernama. Nama lain, musamma lain. Isim lain, musamma lain. Musamma itu makna orang yang dipernama, diri yang dipernama. Itu kalau kita menjalani gitu. Tapi kalau kita menjalani di atas pendapat ulama, jumhur ahli sunnah wal jamaah mengatakan isim ainul musamma. Nama kena kepada diri yang dipernama. Maka makna bismillah ni jadinya begini. Aku mula mensyarah kita ini dengan minta tolong zat yang dipernamakan Allah, yang dipernamakan dengan nama Allah. Minta tolong tu minta tolong atas jalan hakikat sungguh. Jadi bismillah dengan nama Allah apa makna? Aku minta tolong dengan zat yang bernama Allah. Mana gitu? Aku minta tolong dengan zat yang bernama Allah. Itu lagu tu dah. Tu. Baik, habis itu bismillah dengan nama Allah. Maknanya aku mula mensyarah kitab ni dengan minta tolong nama Allah atas jalan mengambil berkat atau tawassul. Satu makna. Boleh juga kita guna makna yang keduanya. Ini jumhur ulama ahli sunnah jamaah makna seperti ini. Aku mula mensyarah kita ini dengan minta tolong zat yang bernama Allah. Direct selalu. Minta tolong Allah. Mana? Allah. Zat Allah. Bukan nama dia asing kepada Allah. Sebab apa? Sebab nama tu kena kepada diri yang dipernama selalu dah. Tak boleh pisah dah. Lebih-lebih lagi Allah. Allah ni lafaz yang murtajal. Jumhur ulama berlaku lafaz murtajal. Ada juga yang mengatakan lafaz mankul. Lafaz murtajal ni apa pula ustaz? Dajjal ke apa? Murtajal ni artinya lafaz tersebut tidak diambil daripada mana-mana asal perkataannya lain. Allah tu Allah. Melayu, ke Cina, ke India, ke Arab, ke Siye, Boya, mereka mana? Allah. Gitu dah.
Jadi nak terjemah Allah tu apa? Bahasa Melayu. Allah. Cina, Allah. India, Allah. Cuma sebut tu adalah pelik-pelik sikit. Allah. Nah, ni. Allah. Nah, Allah. Tapi Allah tu Allah. Asal dia dah alif lam lam ha tu gitu. Kata sebahagian ulama, Allah tu bukan perkataan asalnya Allah. Dia lafaz yang mankul dia panggil. Mankul ni dipindah ambil daripada perkataan asal yang lain. Mana? Iaitu perkataan asal Allah tu ilah. Tuhan. Karena manusia ni fitrahnya memang dia berhajat kepada Tuhan. Ilah. Tapi dengan semata-mata akal dia tak akan dapat kenal Tuhan. Melainkan dengan kiriman Allah kepada mereka seorang rasul. Masuk dah waktu. Nak azan dulu kah? Seminit lagi. Azan dulu di sini. Azan dulu. Jadi kalau rasul tak diutus, manusia tak akan kenal. Betul tak? Bila Allah utuskan rasul mari cerita. Tuhan ni bersifat begini. Oh, barulah kenal Tuhan yang sebenar. Al-ma'budu bihaq dipanggil. Tuhan yang sebenar. Jadi daripada kalimah ilah, bila sudah kenal ditambah alif lam. Ma'rifah, kenal. Al-ilah. Orang tak sebut al-ilah ni. Maka dibuang alif yang kedua jadi al-lalah. Al-lalah ni berat. Tidak fasih nak menyebut. Maka ditambahkan tasydid jadi Allah. Tu. Ada tu ni. Sama ada ulama yang mengatakan Allah ni lafaz yang murtajal ataupun lafaz yang manqul. Kedua-duanya sepakat nama Allah ni khas pada nama dan khas pada makna. Khas pada nama dan khas pada makna. Apa arti khas pada nama? Yakni tidak boleh kita letak selain daripada zat Tuhan yang sebenar dengan nama Allah. Itu tak boleh. Itu kita sambung sekejap lagi lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده. Baik. Saya cuba ringkaslah, tak maulah syarah tu siapa bismillah tu siapa 2-3 bulan pula nyanyilah gitu, nah. Jadi Allah khas pada nama dan khas pada makna. Apa arti? Yakni khas pada nama, tak boleh kita letak nama kepada selain daripada zat Tuhan yang sebenar dengan nama Allah. Tak boleh. Anak kita dapat anak kita letak nama Allah, tak boleh. Meja ni kita letak nama Allah, tak boleh. Melainkan kalau kita nak letak juga nama Allah kena lapik dengan Abdul. Adalah Abdullah. Ya gitu. Dia ada nama-nama yang khas pada nama dan ada am pada nama. Contoh seperti Rahim. Rahim tu am pada nama. Am pada nama tapi khas pada makna. Bila am pada nama, boleh letak nama Abdul Rahim dan boleh juga letak nama Rahim saja, boleh, tanpa abdu boleh. Itu bahasanya panjanglah, nah. Itu. Jadi khas pada nama, khas pada makna apa? Yakni makna Allah tu kena kepada ismun li zatin ma'budi bihaqqin. Nama bagi zat yang disembah dengan tepat, betul. Itu. Nah, zat yang disembah dengan tepat, betul. Itu dah. Itu makna dia. Apa makna Allah? Yakni zat yang disembah dengan tepat, betul. Itu makna dia. Jadi kalau zat tu kalau kita sembah tak tepat, tak betul, maka tidak layak diletak nama Allah. Itu lagu tu dah. Wala'iyadzubillah, ada orang sembah meja. Nah, dia sembah meja. Ni kata ni meja ni Allah ni. Betul tak ni? Al-ma'budu bihaq tak? Yang disembah dengan sebenar tak? Tak. Sebab apa? Sebab ma'budu bihaq mestilah dia tak berhajat apa-apa. Ghani mutlak. Selain daripada dia semua iftiqar, fakir, ilaihi, semua tak boleh lepas. Fakir berhajat ke dia belaka. Ada tak dua perkara ni kepada meja? Tak ada. Dia sendiri nak boleh kerja di meja ni, dia berhajat kepada tukar yang belah, mesing, jadi petok begini. Dia sendiri berhajat kepada orang lain. Patut orang lain semua berhajat ke dia ke? Tak. Kita nak berak sakit perut, kena minta izin dengan meja ke? Sakit perut ni meja, minta izin nak pergi berak. Jatuh kau bodoh pula gitu dia ni. Gila, meja nak tak perlu pun minta. Tak perlu. Ni dua ni dia panggil hukum ketuhanan. Lagi akan insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Taala gandingkan bismillah itu dengan dua nama. Padahal nama Allah tu banyak. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Betul tak? Sabit ada bagi Allah Taala tu segala nama-nama yang baik. Maka serulah dengan mana-mana nama yang baik. Tapi Allah tidak letak selain daripada Rahman dan Rahim pada bismillah. Kita tak pernah dengar tu imam baca Bismillahil Azizil Jabbar. Ada? Saya pak lalu untuk bila duduk belakang po mepo gini. Baca bismillah pun tak salah. Padahal Aziz Al-Jabbar nama Allah lah. Nama Allah. Tapi tidak diganding dengan bismillah. Diganding dengan bismillah ni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua perkataan ni, dua nama ni, dua isim ni asal daripada satu perkataan yang sama.
Dia panggil dalam ilmu istiqaq dia panggil. Mustaqun minar rahmati dia panggil. Asal perkataan Rahman dan Rahim ialah perkataannya satu. Mana? Rahmah. Rahmat. Kita duduk nyanyi lagu negara ku tu lah. Rahmat Tuhan. Rahmat tu. Rahmat. Asal perkataannya rahmatun. Apa makna rahmat? Ni makna. Kita nak mengaji tu makna. Ni tujuan kita mengaji. Kalau tidak tak payah buat kuliah maghrib lah. Tak usah saya mengaji kan. Amai keluarga ku bahagia, anakku soleh, orang tak payah dah. Ni kita nak mengaji ni nak tahu. Nak tahu tu mengaji dia panggil. Perkataan rahmat tu apakah makna asalnya? Kata ulama, ar-rahmatu lughatan, haqiqatan fil lughati, rahmat pada bahasa ataupun hakikat sebenar dari segi bahasa ialah riqatul qalb, pecah hati, atau mailul qalb, muyul, cenderung hati kepada sesuatu. Bahasa kita sebut kesian, kasih, cinta. Ya belaka tu. Pecah hati kita tengok orang susah, orang tua, mokcik tua, buta, bawa tisu masuk ke kedai-kedai makan. Allah, umur macam ni sepatut goyang kaki kat rumah dah. Anak cucu tak ada ke bagi makan, bagi duit. Tu dia panggil apa tu? Rahmat. Asal perkataan rahmat tu rahmat tu. Riqatul qalb dia panggil, pecah hati kita. Atau mailul qalb, muyul hati kita cenderung sianya. Tu ya. Baik. Makna asal ini bolehkah kita pakai pada Allah Ta'ala? Tak tanya. Rahmat Tuhan. Apa maksud? Pecah hati Tuhan. Boleh? Cenderung hati Tuhan. Gitu. Asal dia pakai tu. Jangan pakai makna lughah. Jangan pakai makna asal. Makna asli tu jangan pakai. Sebab tak boleh kata Tuhan tu pecah hati. Cenderung hati Tuhan. Tak boleh. Tak boleh pakai makna tu. Rosak i'tiqad akidah kita. Ni dah. Lepas tu, pakai makna apa ke? Rahmat Tuhan. Ni rahmat Tuhan lah ni. Rahmat Tuhan kita duk cakap. Pakai makna lazim dia panggil. Ataupun makna hujung. Makna hujung pun ada orang sebut. Atau makna lazim. Lazim ni automatik. Automatik bila kita pecah hati tengok mokcik tadi. Apa hak kita akan buat? Senyum ya? Ataupun selfie. Gitu kah? Itu semua tu luar daripada normal, batas norma kemanusiaan. Bila kita pecah hati, cenderung hati kita, kesian hati kita tengok kau makcik ni, apa kita akan buat? Makcik, mari sini. Duit. Atau kita tolong, terbantu, buat, tu mana? Buat baik. Berarti bila sebut rahmat Tuhan, artinya apa? Buat baik Tuhan pada kita. Itu maksud kita. Boleh pakai makna sifatu zatin. Apa? Tuhan nak buat baik pada hamba ni. Sedia kala. Belum makhluk ni Tuhan buat lagi. Boleh? Kena kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi sifat iradah. Atau dia panggil iradatul ihsan. Atau boleh juga kita pakai makna in'amu bi ni'matin. Mana Tuhan sedang mengurniakan nikmat sekalian ni dah. Tuhan duk buat baik dah ni. Kita boleh bernafas, boleh menyawa, boleh sihat tubuh badan, boleh bergerak, boleh diam, boleh tidur, boleh makan, boleh itu semua tu buat baik Tuhan tu. Sekarang ni dah ni Tuhan sedang berbuat baik pada kita. Itu makna rahmat tu Tuhan. Perkataan rahmat ni pecah tubik dua. Satu Rahman, satu Rahim. Apa makna Rahman? Artinya al-munaimu bi jalailin ni'ami wa amut ta'alluqi ila kulli khalqihi. Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar, serta nikmat yang diberi itu meratai kepada sekalian makhluknya. Sama ada manusia, jin, lembu, kuba, ayam, itik, gajah, rimau.
Manusia jin tu pula sama ada mukmin ke kafir ke baik ke jahat, tak ada kira. Gitu kan? Maka kerana itu dikatakan Rahman ni khas pada nama, umum pada makna. Umum pada makna. Ya Rahman ad-dunya. Tu apa? Orang Arab dia, ya Rahman ad-dunya. Hei Tuhan yang maha boros. Kalau orang Fatani, orang Kelantan, dia terjemah Rahman ni bukan yang maha pemurah, yang maha boros. Boroh. Mana boroh? Bagi tak kira siapa. Gitu. Nah, bagi tak tilik siapa. Ya tu Islam ke, kafir ke, taat ke, kaki maksiat ke, dia tak ada kira, dia bui. Dia bui. Dia bui. Tu boroh dia bagi. Bisa tengok cerita Cina. Apa? Stephen Chow. Nah, dia nak masuk pergi judi tu kan. Duit dia lekuk ni, waktu beg lah. Bof. Oh, dia lambung ke dia. Bof, bof. Boroh. Tu boroh tu. Kalau tanya dulu, awak ahli parti apa nak bui duit dia. Tak boroh tu. Bui tak tengok siapa tu, boros. Boros dia panggil, boroh. Tu hai boroh. Kafir ke, Islam ke, taat ke, kaki maksiat, dia bui. Tengok. Orang kafir boleh hidup tak? Hidup. Sehat tak? Sehat. Banyak harta tak? Ui, kaya lebih pada kita, jutawan. Banyak mana? Nah, hidup seperti syurga. Ini menunjukkan nikmat dunia ni tidak ada harga di sisi Allah. Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah masaqal kafir bisyurbatil ma. Kalau dunia sebutin ni ada harganya seberat sayap nyamuk di sisi Allah, nescaya Allah tak akan bagi walau setengah air pun orang kafir tu minum di dunia ni. Orang kafir tak boleh minum kah di dunia ni? Boleh? Boleh. Bukan setengah, supaya arok dia boleh minum lagi. Nak ayat kata apa? Tak ada harga. Tuhan bagi. Nah, orang Islam, kafir, taat, maksiat, siapa pun mu, dunia ni aku bagi sebagai ibtilah. Siapakah yang memberi semua tadi tu? Tak ada Allah. Itu dia panggil khas pada nama. Khas pada nama mana? Ar-Rahman tu hanya Allah. Jadi sebab tu kita nak letak nama anak kita Rahman saja tak boleh. Rahim ini umum pada nama. Umum pada nama. Pasal apa umum pada nama? Pasalnya Nabi kata Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa bi awaliyah dia bagi. Musalsal yang pertama-tama yang diperdengarkan kepadamu murid. Nabi kata apa? Ar-Rahimu yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala. Orang yang bersifat kasih Tuhan yang maha berkat, maha tinggi, maha berkat. Irhamu man fil ardi. Mu kena kasih saya kepada siapa yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Pasti yang di langit akan mengasihi. Itu. Katanya ulama, malaikat yang berada di langit akan mengasihi. Itu. Jadi rahim kita disuruh bersifat dengan rahim. Maka sebab tu umum pada nama. Boleh letak Abdul Rahim boleh. Boleh juga letak Rahim saja pun tak apa. Rahim. Nah, anak saya nama Rahim contoh. Boleh. Abdul Rahim pun tak apa. Ada apa Allah Rahman, tak boleh tu. Tu khas pada nama tu. Dan ada lagi lah kalau kita tu kena mengaji asma wasifat. Tu panjang kalau mengaji tu tidak fardu ain. Nah. Adapun maknanya khusus. Namanya umum, am pada nama, tapi khas pada makna. Maknanya apa Rahim? Al-munaimu bidaqaikin ni'ami. Tuhan yang menganugerahkan nikmat yang halu-halu, yang seni-seni. Nah, kemudian nikmat ni terkadangnya kita yang dapat pun tak berasa nikmat. Sebab halu sangat. Seni nikmat ni. Mana? Boleh semaya jemaah. Boleh bangun semaya subuh 2 rakaat. Boleh mengaji, boleh mengajar. Rasa nikmat tak? Rasa nikmat? Tak rasa ke? Ada rasa nikmat tak? Rasa macam, lambatnya ustaz ni. Dekat pukul 9 ni. Tengok je, tengok kat ustaz. Betul tak? Ada rasa nikmat tak? Tak ada rasa. Mana ada rasa nikmat apa? Boleh semaya jemaah 2 rakaat subuh. Ada rasa nikmat? Ada. Tengok orang pakai lembu jini tu. Kaya dia. Tu bau. Tu kayak gitu. Kita hak Tuhan bagi pun terkadang rasa tu bahaya tu. Bahaya tu. Takut masuk dalam wala in kafartum
Inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur, aku tambah lagi. Allah tak ada adalah. Nikmat ni sedap sungguh. Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat boleh ngaji ilmu agama, boleh dengar ilmu agama, boleh apa? Kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh pupuk rasa cinta kepada Allah, Rasulullah. Ni nikmat nombor satu. Ada tak rasa itu? Ada. Kalau tak ada berat tu. Tak ada ni. Tak ada. Gitu je lah. Ambil fikir kayak gitu je lah. Nah, boleh ngok. Lambat lagi kau ustaz ni. Tak ada ni. Oh, panjang tu imam baca wirid. Macam-macam kan kita gitu kan? Padahal tu nikmat yang Tuhan beri halus. Tak nampak tu. Bila nyata, akhirat pun nyata. Akhirat baru jelas. Sebab tu akhirat tak ada dah. Tuhan yang bernama Rahman tak ada akhirat. Hanya yang ada Tuhan yang bernama Rahim. Kasih belahnya hanya untuk orang mukmin di dunia. Mukmin di dunia. Mana orang mukmin? Orang mukminin, yang yakin. Contoh, Nabi kata, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal." Jikalau manusia mengetahui. Kalau manusia tahulah ke? Bukan tak tahu. Apa maksud? Kalau manusia ni yakin, dan yakin dia tu bukan kakak ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Nah, hak Nabi royak ni seolah-olah depan mata dah. Apa yang ada fadilatnya bagi tukang azan dan duduk di saf yang pertama, pasti kalau manusia tu tidak akan dapat untuk duduk saf yang pertama atau jadi tukang azan melainkan dengan pilihan raya, dia akan buat pilihan raya. Nah itu. Nah, kita buat pilihan raya tak untuk jadi tukang azan? Tak ada. Pada tolak. Mung lah tu bila. Cuek gitu ya. Mung lah. Nah, ataupun saf pertama ada tak berebut? Saf pertama ilik kanan tu email pula tu lagi banyak kalau. Nah, ada tak? Tak ada. Ada ke kelonggo depan? Joget jubur gulawat. Joget gitu kan? Padahal isaru bil kurbi makruhun. Tu tengok. Pasal apa tu? Pasal yakin tu. Setakat ilmu saja. Tak naik ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Betul. Nabi janji ni. Gitu kan? Nabi. YB royak ni. Yuko. Oi. YB ni. Okey lah gitu. Kita kali YB baru Yuko. Semangat dengar. Kalau Nabi Nabi ke? Lagu tu paro. Baru tak nampak lagu tu bila nyata akhirat. Akhirat juga nyata dah lah weh. Walau di dunia dia pakai baju buruk ya, pagoda buruk, basika buruk. Tapi iman, Islam, ihsan betul dia jaga. Nah, akhirat esok dialah VVIP yang paling hebat. Kalau yang mati di mana? Ijuk ni. Ijuk dia. Kubur dia dibangkitkan ditiup saka kali yang kedua. Kubur dia tu daripada ijuk sampai kepada Arafah untuk mahsyar dihipung. Pada yang baru tu minyak tar daripada emas berbau kasturi untuk dia sorang tanpa tu dia lalu. Tu baru VIP. VIP learn ni memang nampak hebat juga, ada polis escort. Tapi lalu kok minyak tar hok belum batu juga. Tidak duk hebatlah mana sangat, cuma laju sikit mungkin demo ada escort, polis escort. Kita duduk jam gini mungkin kita tidak VVIP. Akhirat esok VVIP sangat hebat. Karena Malik Yaumiddin, Yaumil Jaza. Tuhan yang menguasai pada hari agama, hari balah. Artinya agama ni nyatanya akhirat. Maka akhirat rahim Allah sahaja. Wa ya rahimal akhirah, wa ya rahmanad dunya, wa ya rahimal akhirah. Itu habis itu. Itu baru bismillah, itu baru sampai pukul 9. Belum kita buka Bahrul Mazid. Kemudian ini Abu reka-reka ni dah. Kemudian kata dia alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan. Kita tak ada lagi tu. Kita kena bubuh. Kena bubuh. Baru ngaji dia panggil. Setelah mana bismillah, syarah
Tuan Pensyarah Syekh Nawawi Banten mula sekali lagi pula dengan alhamdulillahillazi, segala puji tu hak Allah Taala belaka. Allah tu siapa? Allazi an'ama ala ibadihi, yang telah memberi nikmat ia Allah di atas hamba-hambanya Allah. Hamba-hamba Allah yang mana? Al-mu'minina, yang beriman mereka itu hamba Allah. Apa nikmat yang diberi? Bil irfani, dengan irfan, kecerdasan, kepintaran, pengenalan. Nah, tu rasa kita berhenti situ dulu boleh deh. Nah, kita berhenti situ dulu. Kitab-kitab pun kita tak ada lagi. Mudah-mudahan pada bulan hadapannya, sebelum kita nak syarah alhamdulillah ni, nah, kalau boleh kita ada kitab. Nah, walaupun kita kata payah ni ustaz kita arak ni. Nah, tak apa, tak ada masalah. Sebab saya syarah kot bahasa Melayu. Saya syarah kot bahasa Melayu. Jadi mudah-mudahan kita, mana tahu kita pula boleh baca kitab ni kepada anak kita. Nah, jadi eloklah kita beli. Nah, harga pun RM5.50 sahaja. Nah, dengan rokok dahir mahal rokok dahir, dengan rokok di blend pun mahal rokok di blend lagi. Nah, kok tu kalau isap habis kotak buai dah. Kok ni walaupun kita tak pandai ni, kita tak pandai baca ni. Mana tahu di kalangan kita seksa ada anak dia kau cucu dia kau mengaji di pondok. Nah, seksa anak cucu cicit dia boleh guna untuk mengaji. Jadi tak rugi. Nah, jadi mudah-mudahan insya-Allah kita semua pakat boleh beli kitab. Nah, kalau ada kitab tangan baru sedap sikit kita duk baca pakat tengok. Nah, kalau ada salah boleh demo tegur. Nah, kalau ada orang panggil pertambahan syarah ke apa, boleh ditambah-tambah lagi. Pakat-pakat berkongsi. Mudah-mudahan hidup hayatul ilm bil muzakarati. Hidupnya ilmu ni dengan sebab kita banyak muzakarah. Jadi saya merasa cukup setakat tu. Sebagai mukaddimah hari ini kita hanya syarah bismillahirrahmanirrahim saja. InsyaAllah pada pertemuan yang lagi kita akan masuk khutbah kita yang keduanya ialah puji Allah Ta'ala. Nah, penting juga kita tahu ni. Puji Allah Ta'ala. Nak baca Alhamdulillah tu, jak di budak sampai ketua lagi dalam Fatihah dan semaya. Apa makna tak tahu, baca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ada ni. Ini penting juga kita nak tahu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Macam mana Ustaz? Ni nak baca kau kitab Bahrul Mazin? Tak payah deh. Ni kalau nak agak kena mari pondok aku. InsyaAllah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.